Isu ketidaksamaan akibat kepelbagaian sosial budaya di sekolah. Ahli kumpulan kami terdiri daripada 3 orang iaitu Nur Syahira binti Jamaluddin, Nur Syazwani binti Sailan Elaya Sazali dan Siti Nur Farahin binti Nordin. Ketidaksamaan sosial. Kedudukan manusia dalam struktur sosial yang tidak memberikan ganjaran atau keistimewaan sosial yang sama rata kepada semua masyarakat. Sosio-budaya ialah hubungan masyarakat dengan budaya seperti cara hidup, adat istiadat dan lain-lain menurut Kamus Dewan edisi keempat. Ia juga merupakan amalan yang berupa gaya hidup dan peradaban bagi sesuatu masyarakat yang lahir dari pegangan dan kecenderungan diri masyarakat berkenaan dalam berbagai bidang hidup untuk memberi kepuasan dan merangsang pembangunan hidup masyarakat. Baiklah, kita lihat statistik penduduk di Malaysia pada tahun 2021. Bagi kaum Bumiputera, penduduknya di Malaysia seramai 20.9 juta orang iaitu 69.7%. Bagi kaum Cina, penduduknya seramai 6.7 juta orang iaitu 22.5%. Bagi kaum India pula, penduduknya di Malaysia seramai 2.0 juta orang iaitu 6.8%. Bagi kaum lain-lain pula, penduduknya hanya seramai 0.3 juta orang iaitu 1%. Dapat kita lihat di sini bahawa kaum Bumiputera adalah kaum majoriti di Malaysia. Manakala kaum lain-lain pula hanyalah kaum minoriti di Malaysia berbanding dengan bilangan kaum Bumiputera, kaum India dan kaum Cina. Seterusnya, kita lihat isu ketidaksamaan akibat kepelbagaian sosial budaya di sekolah. Saya klasifikasikan kepada 3 bahagian, iaitu yang pertama dari aspek bahasa, yang kedua dari aspek kelas sosial dan yang ketiga dari aspek gender. Isu ketidaksamaan akibat kepelbagaian sosial budaya. Yang pertama ialah bahasa. Bahasa merupakan satu sistem komunikasi yang menggunakan bunyi atau simbol dengan pengertian yang tidak harus digunakan dengan sewenang-wenangnya tetapi mempunyai struktur. Seterusnya, menurut Cole 1998, bahasa adalah satu set simbol-simbol atau cara yang disusun bersama dengan kaedah yang bermakna dengan sistem komunikasi kompleks. Seterusnya, bahasa juga adalah bersifat dinamik kerana bersesuaian dengan kelompok masyarakat dan peredaran. Jadi, bahasa ialah alat untuk berkomunikasi dalam kehidupan seharian kita. Seterusnya, saya berikan analisis dan bukti relevan ketidaksamaan bahasa di sekolah. Analisis terbukti bahawa di sekolah jenis kebangsaan Cina SJKC, majoriti murid dan guru berbangsa Cina. Oleh itu, guru dan murid yang berbangsa Cina menggunakan bahasa mengikut dialek mereka dalam perbualan seharian. Murid yang berbangsa Cina di sekolah jenis kebangsaan Cina adalah seramai 90% orang murid. Manakala murid-murid yang berbangsa lain seperti India, Melayu dan yang lain-lain seperti kaum Iban hanyalah sebanyak 10% di sekolah jenis kebangsaan Cina. Isunya di sini ialah apabila guru dan murid menggunakan bahasa mengikut dialek mereka sahaja. Penggunaan bahasa standard iaitu bahasa Melayu hanya digunakan dalam mata pelajaran bahasa Melayu dan pendidikan Islam sahaja. Hal ini menyebabkan murid-murid yang berbangsa lain
agak sukar untuk menerima pembelajaran tersebut. Baiklah, seterusnya saya berikan bukti relevan kepelbagaian bahasa di sekolah saya, iaitu Sekolah Kebangsaan Kangkapulai. Di SK Kangkapulai, majoriti murid adalah murid berbangsa Melayu dan hanya minoriti murid yang berbangsa Cina, India dan lain-lain, iaitu kaum Iban. Di sekolah saya, SK Kangkapulai, walaupun berbeza bahasa, murid yang berbangsa Cina, India dan lain-lain sangat fasih berbahasa Melayu. Dapat juga guru yang berbangsa India dan Cina, namun mereka menggunakan bahasa standard, iaitu bahasa Melayu dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Peranan guru dalam isu ketidaksamaan bahasa di sekolah. Yang pertama, menggunakan bahasa standard, iaitu bahasa Melayu yang mudah difahami oleh semua murid. Penggunaan bahasa mestilah diselaraskan agar tidak menimbulkan salah faham dalam berkomunikasi sesama kita. Yang kedua, menerima semua murid yang berbeza-beza bahasa secara positif. Guru haruslah memberikan layanan yang sama rata kepada semua murid tanpa mengira bahasa yang mereka gunakan. Kita sebagai guru berperanan penting dalam memastikan ketidaksamaan akibat kepelbagaian bahasa ini tidak menjadi isu di sekolah kita. Kita sebagai guru perlu mendidik murid agar sentiasa bersyukur kerana dengan wujudnya kepelbagaian sosial budaya ini, kita dapat mengenali pelbagai bahasa, bangsa, agama dan lain-lain. Aspek kedua dalam isu ketidaksamaan kepelbagaian sosio budaya di sekolah adalah aspek kelas sosial. Apakah yang dimaksud dengan kelas sosial? Ialah sesuatu yang diperoleh daripada perkembangan individu dalam bidang ekonomi, dan kelas adalah kuasa yang berkesan dalam mengukuhkan kedudukan seseorang individu pada kehidupan sosialnya. Sebagai contoh, masyarakat dari golongan atasan akan menerima dan diberikan penghormatan yang tinggi berbanding dengan masyarakat golongan bawahan. Seterusnya, kita lihat ciri kelas sosial menurut pandangan ahli sosiologi barat, iaitu Max Weber. Beliau berpendapat masyarakat kelas mempunyai persamaan dalam lokasi dan aspek tempat tinggal. Yang kedua, masyarakat mempunyai dan mengembangkan ideologi dan etika yang tersendiri. Dan ketiga, masyarakat membentuk gaya hidup tersendiri dari aspek pemakaian, pemakanan dan gaya hidup mereka. Justru, sebagai seorang guru, apakah peranan kita untuk mengatasi pengelasan sosial di sekolah? Yang pertama, sebelum memulakan pengajaran, guru hendaklah membuat sedikit kajian mengenai latar belakang murid. Yang kedua, guru tidak seharusnya membezakan bangsa murid, kaum dan jantina serta tidak mengelompokkan mereka mengikut latar belakang kewangan keluarga. Yang ketiga, guru hendaklah memberi peluang kepada murid untuk berinteraksi satu sama lain di dalam bilik darjah maupun di luar bilik darjah. Hal ini membuktikan bahawa mereka akan bertukar-tukar idea dan pendapat masing-masing. Yang keempat, guru hendaklah mewujudkan suasana pembelajaran yang mesra dan harmonis serta tenang tanpa mengira latar belakang sosioekonomi pelajar. Maka, akan wujudlah perpaduan dan kesepakatan antara murid-murid di dalam kelas. Di sekolah saya, SK Seri Pulai Perdana terdiri daripada pelbagai kaum. Majoritinya kaum Melayu,
Kaum Cina dan kaum India adalah golongan yang pertengahan dan kaum-kaum lain seperti kaum Iban dan Kadazan Dusun adalah kaum minoriti. Isu pengelasan sosial tidaklah nampak jelas di Sekolah Kebangsaan Seri Pulai Perdana kerana latar belakang kewangan muridnya adalah latar belakang sederhana dan minoritinya sahaja berlatar belakangkan keuangan yang rendah. Oleh itu, isu pengelasan sosial banyak berlaku dan bertumpu di kawasan sekolah elit kerana mereka mempunyai murid yang berlatar belakangkan keuangan yang tinggi dan sederhana. Oleh itu, pengelasan sosial di SK Seri Pulai Perdana tidak wujud sama sekali. Isu ketidaksamaan gender berlaku sejak zaman dahulu lagi. Sebagai contoh, pada zaman jahiliah, bayi perempuan ditanam hidup-hidup, manakala bayi lelaki yang lahir dijaga dan dibesarkan sehingga mereka dewasa. Selain itu juga, pada zaman penjajahan, perempuan telah ditindas, dirogol dan telah dijadikan perempuan simpanan, manakala lelaki pula dibenarkan bekerja dan menyara hidup mereka sendiri. Dapat kita lihat di sini, terlalu banyak perbezaan dan ketidaksamaan di antara lelaki dan perempuan. Gender ialah amalan pembinaan sosial yang berhubung kait dengan biologi dan jantina yang membentuk pemahaman individu dalam kategori lelaki dan perempuan. Mari kita lihat gender dari segi sistem biologi. Sistem biologi, perempuan secara semula jadi dicirikan sebagai kaum yang lebih bersifat kasih sayang, lemah lembut dan beremosi. Manakala kaum lelaki sebaliknya. Seperti yang kita ketahui, kaum lelaki lebih bersifat bertanggungjawab, tegas, malah lebih kasar berbanding perempuan. Hal ini kerana lelaki lebih banyak melakukan kerja-kerja luar ataupun kerja-kerja berat dalam tugasan harian mereka. Seterusnya, daripada segi sosiologi, kaum lelaki dan perempuan mengalami perbezaan dalam pelbagai aspek di institusi keluarga, amalan budaya, aspek agama, pendapatan dan sebagainya. Seperti yang diketahui, dalam dunia sekarang terdapat banyak perbezaan di antara lelaki dan perempuan, terutamanya daripada segi pekerjaan. Dapat kita lihat di sini, perempuan lebih memonopoli pekerjaan di dalam bidang profesional. Contohnya seperti bidang perguruan. Manakala lelaki lebih menguasai dalam bidang kemahiran. Contohnya seperti arkitek, jurutera dan lain-lain. Sama, kita melihat analisis dan bukti relevan ketidaksamaan gender di sekolah. Yang pertama, terlihat jelas apabila melibatkan aktiviti kurikulum di sekolah. Sebagai contoh, pelajar lelaki lebih diberi keutamaan menyertai sukan, olahraga dan permainan. Dapat kita lihat di sini, seperti sekolah saya di Sekolah Kebangsaan Kangkang Pulai, perbezaan gender amat ketara di sini, terutamanya dalam bidang kurikulum. Kebiasaannya, pelajar lelaki akan diutamakan dalam menyertai pelbagai bidang sukan dan permainan. Dari segi kurikulum dan pencapaian akademik pula, kebiasaan guru melibatkan pelajar perempuan kerana pelajar perempuan mudah dikawal, lebih aktif dan memberi respon yang baik di dalam kelas. Dapat kita lihat di sini, seperti di sekolah saya, Sekolah Kebangsaan Kangkang Pulai, murid lelaki dan murid perempuan mempunyai perbezaan minat di dalam setiap subjek. Contohnya seperti murid lelaki lebih menyukai ataupun menggemari subjek matematik, manakala murid perempuan lebih menggemari subjek sains ataupun bahasa Melayu. Dalam hal ini, terdapat ketidaksamarataan berkenaan pelbagai bidang kurikulum di antara pelajar lelaki dan murid perempuan. Apabila wujudnya ketidaksamarataan di antara gender, guru perlu memainkan peranan yang penting untuk memastikan ketidaksamarataan ini dihapuskan di sekolah. Yang pertama, guru perlu kreatif dalam pengajaran
agar dapat menarik minat pelajar terhadap proses pembelajaran. Justru itu, guru tidak perlu membezakan di antara gender lelaki dan perempuan. Malahan, menarik minat kedua-dua gender iaitu lelaki dan perempuan untuk turut sama menyertai sesi PDPR ataupun PDPC yang dijalankan agar murid mendapat ilmu yang luas. Seterusnya, menerima semua murid tanpa sebarang syarat. Sebagai seorang guru, kita haruslah menerima murid kita tanpa sebarang syarat, tanpa sepadan. Hal ini kerana didikan seorang guru amat perlu dan amat penting bagi menghasilkan pelajar yang bermotivasi tinggi dan berjaya di dunia dan di akhirat. Sebagai seorang guru, kita berperanan menyamaratakan kepelbagaian sosial budaya di sekolah. Seharusnya kita sedar bahawa kepelbagaian sosial budaya ini bukan satu kebincangan dalam kalangan masyarakat, tetapi ia merupakan satu warna-warni kehidupan dalam menjalani hidup bermasyarakat yang aman dan makmur. Ketidaksamarataan ini juga sebenarnya mampu memberi kesan yang buruk dalam masyarakat, sedangkan matlamat utama di sekolah adalah memberikan pendidikan yang baik buat semua pelajar. Kesimpulannya, isu ketidaksamaan ini berlaku bukan sahaja di dalam bidang pendidikan, malah wujud dalam semua kalangan masyarakat, tetapi ciri-ciri kewujudannya adalah ditentukan berdasarkan kelompok masyarakat itu. Justru, semua lapisan masyarakat perlu bersama-sama menangani isu ketidaksamaan agar perpaduan dapat diwujudkan.